Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa khalukum jami'an? Apa khabar iman kamu apabila kamu berada di rumah? Macam mana keadaan kamu? Hubungan kamu dengan ibu ayah kamu? Hubungan kamu dengan Allah? Macam mana solat kamu? Banyak pun soalan yang mak nak tanya, tapi kita tak ada, awak semua tak ada daripada muklimah. Jadi mak doakan supaya Allah supaya awak semua sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat meraihkan kedatangan Ramadan. Imam Ibnu Hajar berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka membuat persediaan 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan tu diorang buat persediaan untuk kedatangan Ramadan. Bersiap sedia hati nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi dan juga mereka berdoa kepada Allah supaya menerima ibadah amalan mereka ketika Ramadan selama 6 bulan selepas Ramadan. Jadi sebelum 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan tu, diorang dah buat persiapan dah. Dah buat persiapan jiwa, rohani, fizikal, dah bersedia dah untuk menghadapi Ramadan. Bila tiba waktu Ramadan, diorang bersungguh-sungguh. Dan selepas sudah Ramadan pula, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah supaya menerima doa mereka, supaya menerima ibadah mereka. Jadi nak cakap kat sini macam mana salafus soleh tu bersungguh-sungguh supaya Allah memandang mereka, persoalkan siapa mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bagi kita, kalau kita tengok, ni dah cukup baik dah ni, mereka ni seperti hidup seperti ahli-ahli syurga dah ni, tapi mereka terus bersungguh-sungguh untuk berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Pada suatu hari, Umar Al-Khattab mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, untuk bulan Ramadan kali ini aku ingin bersedekah lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq bersedekah. Keesokan harinya mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Wahai Umar Al-Khattab, setelah kamu sedekah ini, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu?" Umar Al-Khattab pun berkata, "Aku bersedekah sebahagian daripada hartaku dan meninggalkan untuk ahli keluargaku sebahagian lagi yang sama." Jadi seorang Umar Al-Khattab sedekahkan separuh daripada harta dia dan tinggalkan separuh lagi, bilangan yang sama dengan apa yang disedekahkan. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq pula, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu?" Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, aku sedekahkan seluruh hartaku dan meninggalkan untuk ahli keluargaku hanya Allah dan Rasul." Umar Al-Khattab berkata, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku tidak mampu bersedekah seperti engkau." Jadi di sini, Masya Allah, generasi Islam pada zaman dahulu berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq ni memang dikenali oleh sahabat yang suka sangat bersedekah. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW boleh menjadi contoh teladan untuk umat akhir zaman macam kita. Menjadikan satu motivasi, iaitu kekuatan untuk kita melakukan amalan soleh. Persiapan kita untuk menghadapi Ramadan ada dua. Persiapan jasmani dan juga persiapan ilmu. Kalau persiapan jasmani ni, tubuh badan kita kena bersedia dengan tiba-tiba awak rasa lesu, lemah, tapi masih lagi nak menunaikan solat, masih lagi nak baca Al-Quran. Tapi Allah nak tengok kat situ di antara mana yang hamba-Nya yang bersungguh-sungguh.
ilmu pula, kita nak buat sesuatu tu, nak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu ibadah itu, perlukan ada ilmu. Tanpa ilmu kita akan puasa ni hanya lapar dan dahaga je. Kita kena tahu apa yang perlu, kebaikan ibadah yang perlu kita tekankan waktu bulan Ramadan. Macam mana kita nak lebih dekat ke diri dengan Allah, macam mana nak cari qiyamul lail tu. Jadi dengan ilmu ni membantu kita untuk menghargai bulan Ramadan tu dengan lebih bersungguh-sungguh. Jadi masya-Allah, subhanallah, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh yang terbaik sepanjang zaman, dan juga apa lagi sahabat sekitarnya. Jadi bila kita jadi seseorang yang menjadi contoh kepada sekeliling kita, orang sekeliling kita bila kita berusaha untuk jadi baik, orang sekeliling kita pun usaha untuk jadi baik. Jadi kita sama-sama dapat pahala. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW ni memang jadi contoh sepanjang zaman, pada zaman baginda sendiri dan juga pada umat akhir zaman seperti kita. Jadi bukan sahaja dari sudut wang, tapi dari sudut makanan pun boleh. Beri makan kepada yang memerlukan, bagi makan kat kawan kita, bagi makan kat jiran kita, itu pun umpama sedekah. Dalam surah Al-Insan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yat'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Mereka yang suka memberi makanan kepada orang susah ni disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah memuliakan golongan yang suka memberi makanan kepada orang lain. Sebab kerana pada masa yang sama dia menggembirakan hati saudara Islam yang lain. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuzidu minkum jazaa'an wala syakura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami beri makanan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendak sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takutlah kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Jadi golongan ini mereka melakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih sekalipun, kerana takut dengan azab Allah di hari akhirat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumil laqahum nadratan wa surura. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan gembira di hati. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Golongan ini bukan sahaja dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bahkan Allah menjanjikan ganjaran di syurga dan perlindungan daripada azab akhirat. Jadi masya-Allah, alhamdulillah, setakat itu saja Mak Aiman ceritakan. Jadi sepanjang zaman kita mencontohi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW telah melakukan perkara yang supaya umat yang macam kita ni jadi contoh pada 1400 tahun lama dah. Dia dah memikirkan lah macam mana umat dia nanti nak cari solution, nak cari petunjuk, nak cari mentor, contoh, nak mencari ikutan, siapa yang boleh jadi ikutan, sebaik-baik ikutan, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Sampai sekarang ni kita boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat sebagai motivasi kepada kita untuk menjadi orang Islam yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Setiap hari-hari kita adalah hari yang menjadikan diri kita lebih baik dari semalam. Jadi setakat itu saja. Semoga Ramadan ini adalah yang paling terindah bagi kita. Untuk contoh Ramadan minggu lepas awak mungkin
ada penting puasa secara sengaja, mungkin ada juga kita cakap benda yang kotor, mungkin ada juga kita tinggal solat sebab penat, mungkin kita tolong mak ayah kita. Tapi Ramadan kali ni kita cuba melakukan dengan sebaik-baiknya. Mak doakan semua anak muda muklimah dan juga awak pun doakan untuk muklimah. Kita terus istiqamah dan dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menuju ke syurga sama-sama. Ilal jannati zumara. Bersama-sama kita menuju ke syurga. Saya itu saja. Jaga iman, jaga hati, jaga hubungan Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan ibu bapa, insya-Allah Allah jaga kita dan sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.